الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab Hadis 40 lil Imam An-Nawawi. Kita sampai pada muka surat yang ke-171. Masih lagi membicarakan hadis yang ke-9. Sepintas lalu, hadis yang ke-9 ini adalah riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yakni Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, apa yang aku tegahkan kamu daripadanya. Nabi kata, apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, yakni menjauhi larangan aku atau tegahan aku itu. Kemudian kata Nabi, dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, apa yang aku suruh kamu lakukan, maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya. Buatlah daripadanya barang yang kamu kuasa, yang kamu mampu. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya telah binasa umat-umat yang sebelum daripada kamu oleh kerana mereka banyak pertanyaan dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah kepada mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita dah baca dah syarah kepada hadis ini beberapa minggu yang lalu. Malam ni kita masuk kepada apa yang dapat kita ambil dan apa yang hadis ini nak tunjuk kepada kita. Petunjuknya, yakni dilalahnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Yang pertama, hadis tersebut mengandungi beberapa petunjuk. Ada beberapa petunjuk pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis yang ke-9 ini. Di antara petunjuknya, apa yang dapat kita ambil ialah yang pertama, menunjukkan kepada tuntutan supaya meninggalkan apa yang ditegah dan mengerjakan apa yang diperintah menurut qadar yang kuasa sesuai dengan ketentuan sesuatu hukum. Inilah yang difahamkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang pertama yang dapat kita ambil di sini menunjukkan bahawa hadis ni menyuruh kita supaya tinggal apa yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buat apa yang Nabi perintah kepada kita sekadar kemampuan kita. Hendaklah
apa yang Nabi suruh kepada kita buat, Nabi kata buat daripadanya barang yang kuasa. Ini bermaksud segala yang diperintah dalam apa juga bidang hidup, hendaklah dalam bab agama ni dikerjakan menurut qadar yang dapat dilakukan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang kita ada. Sebagaimana kita dah baca dah dalam syarah hari itu dibawa contoh kepada kita seperti mereka yang tidak mampu untuk salat berdiri dalam sembahyangnya, maka bolehlah ia bersembahyang, diberi keizinan kepada dia, rukhsah, kelonggaran untuk dia sembahyang dalam keadaan duduk. Kalau duduk pun tak mampu, maka dibolehkan dia salat dalam keadaan berbaring. Jadi sembahyang tetap wajib. Maka dilaksanakan mengikut kadar kemampuan. Bagi kita yang sempurna kemampuan tadi, maka hendaklah dilaksanakan dengan cara yang paling sempurna. Adapun pada meninggalkan perkara maksiat ni semua mampu dilakukan oleh manusia, oleh kita semua. Kan? Meninggalkan perkara yang haram, yang dilarang oleh Nabi SAW, maknanya kita kena tinggal sungguh-sungguh. Bab melakukan ketaatan, ada orang yang mampu buat dengan sempurna, ada di kalangan kita yang mungkin tak mampu. Disebabkan keuzuran dan sebagainya, maka Islam meletakkan kewajipan atas dia untuk tetap dia melaksanakannya sekadar kemampuan yang ada pada diri dia. Sebagaimana yang kita baca dah dalam contoh-contoh yang diberikan oleh musannif dalam beberapa minggu yang sudah tu, pada muka surat sebelah tu kita dah baca dah. Baik. Kemudian kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menegaskan supaya dijauhi tegahannya dan dilaksanakan perintahnya, suruhannya dengan seberapa yang kuasa. Di sini terdapat perbezaan yang mengandungi pengertian bertalian dengan larangan dan suruhan. Lagu mana? Larangan diwajibkan supaya dijauhi atau ditinggalkan oleh seorang sama sekali dan tidak dimaaf ia lakukan sesuatu kejahatan. Kejahatan, perkara yang diharamkan oleh agama, tidak mesti semua orang kena tinggal. Mana tidak dimaafkan untuk dia melakukan sebarang kejahatan atau perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ni semua kita mampu buat. Cuma kalau buat juga tu kerana apa? Kerana bantah, tegak, lawan hukum Allah, lawan Nabi. Seperti apa? Seperti minum arak, judi, zina, dengan alasan tidak berupaya mencegah nafsu yang bergelor. Tak boleh. Dengan alasan kononnya, pasal tak tahan nafsu dah, tidak dibenarkan sama sekali. Kan kena tinggal sama sekali minum arak. Walau apa jua alasan sekalipun, judi, zina dan sebagainya. Mana maksiat-maksiat yang dilarang, ditegah oleh Nabi SAW, semua benda ni kita boleh tinggal dan kita mampu tinggal dan kita kena tinggal. Tak ada ruang kita nak kata nak buat pasal aku tak tahan, tak ada ruang. Semayang dalam bab ketaatan ni, di sana ada kelonggaran. Kalau kita tak mampu buat secara sempurna, berdiri sebagai contoh salat, maka ada ruang untuk kita salat dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Tapi dalam bab meninggalkan maksiat ni, maka wajib kita tinggalkan sama sekali dan tidak dimaafkan seseorang itu melakukan perkara-perkara yang keji tersebut. Kemudian kata dia, yang demikian larangan itu tetap berlaku atas dirinya. Walaupun dia kata alasan dia tak tahan nafsu dan sebagainya, haram tetap haram. Dengan tiada bersyarat. Adapun kalau hukum harus, di bawah dia buat nota kaki sikit tu, mengenai keharusan memakan makanan yang haram pada waktu darurat adalah semata-mata untuk memelihara nyawa. Bukan untuk berlazat-lazat atau membuka selera. Itu. Adapun dibolehkan, contohnya tak ada benda lain dah. Nak minum kan, air habis dan sebagainya. Dalam keadaan darurat, kalau tak minum, boleh menyebabkan mati. Ada pun air yang diharamkan, makanan yang diharamkan.
Maka diharuskan makan tu bukan kerana nak berlazat atau kerana nak bagi buka selera tak, tapi kerana nak menyelamatkan nyawa. Makan tu pun kadar mana? Kadar selamat nyawa je. Tak boleh kata nak makan lebih. Mentang-mentang boleh makan, dia kata sedap. Dia balun sampai 2-3 botol dan sebagainya. Tak boleh. Kadar untuk menyelamatkan nyawa. Jadi alasan untuk dia kata apa, aku berzina pasal aku tak tahan nafsu, tak boleh. Kan? Tak boleh. Sebab diharuskan untuk ketika mana nak selamat nyawa tu kerana apa? Diharuskan makan contohnya benda yang diharamkan. Tak ada benda lain melainkan benda yang haram. Harus kerana apa? Kerana nak selamat nyawa. Jadi kalau guna alasan untuk berzina kerana tak tahan nafsu itu bukan alasan yang diterima sama sekali dalam syarak kita. Mana tak boleh. Jadi larangan ni wajib kita tinggal dan mampu ditinggal dan hendaklah ditinggalkan oleh setiap daripada kita. Tak boleh sama sekali kita buat benda tu dengan alasan yang tidak munasabah semata-mata kerana nak melampiaskan nafsu tadi ni. Itu kata dia di sini. Kemudian kata dia, malahan kata dia, ada antara hukum itu diwajibkan dengan ada sebab dan syaratnya. Bukan, atas ulang sekali lagi. Yang demikian larangan itu tetap berlaku atas dirinya dengan tiada bersyarat. Manakala suruhan pula diwajibkan supaya dikerjakan sesuai dengan ketentuan hukum menurut sekadar mana yang dapat dilakukan. Hak yang haram kena tinggal. Tak ada alasan kita nak kata tak mampu, tak tahan nafsu ke apa, tak ada alasan. Adapun dalam bab ketaatan tadi ni, wajib kita taat dan wajib kita buat. Kan? Kalau kita mampu, buat dengan sempurna sebagaimana yang diperintahkan. Kalau kita tak mampu, di sana ada kelonggaran. Mana buat dalam keadaan macam tadilah, solat tak mampu, kita berdiri, kita duduk. Tak mampu, kita duduk dalam keadaan berbaring. Mana sekadar mana yang dapat dilakukan. Malahan kata dia, ada di antara hukum itu diwajibkan dengan ada sebab dan syaratnya. Ada yang menjadi fardu kepada kita. Kan? Ada yang benda yang diwajibkan atas kita, wajib ada syarat dia. Contohnya seperti ibadat haji. Haji. Wajib tak? Wajib. Bukan bagi semua wajib kan. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang berkemampuan untuk melakukan ibadat tersebutlah. Mampu sama ada dari segi kesihatannya, keuangannya, keselamatannya. Kan? Tambah hari ini nak pergi haji tuan-tuan. Lagi-lagilah ketat dari sudut pemeriksaan kesihatan sebagai contoh kan. Dia cek habis. Cimaneh kalau dah jauh habis 9 pun dia tak pergilah. Dia kena bawah pada 9. Kalau duk main belah-belah pakai tak lipi lah. Darah tinggi pun kalau duk main 160, 90, doktor nak key in masuk dalam sistem pun tak lepas dah. Maknanya kena sihat tubuh badan. Straight lah ni kan. Dulu tak boleh pergi Mekah, tak boleh pergi haji, siapa duit tak ada. Himpunlah duit kita pun. Himpun duit, boleh duit cukup pula, tak boleh pergi juga. Siapa? Macam-macam dah. Ciman ni, darah tinggi, gala-gala dah. Tak boleh pergi juga. Jadi, kewajipan haji tadi sebagai contoh, ada syarat dia dan ada sebab. Maknanya, bukan semua orang. Man istata'a ilaihi sabila. Orang yang berkemampuan untuk melakukan, maknanya sampai kepada sana, maknanya dengan dari segi keuangannya, kesehatannya dan sebagainya. Baik. Yang demikian kata dia. Jelaslah apa yang pernah dikatakan oleh Imam Ahmad bahawa an-nahyu asyaddu minal amri. Apa dia maksud dia? Larangan lebih kuat perintahnya dari suruhan. Memang. Larangan itu lebih kuat perintahnya berbanding suruhan. Dalam bentuk larangan. Larang daripada buat benda-benda haram ni tak ada kompromi. Tak ada rukhsah lah maknanya. Kan? Kena tinggal. Apapun alasan kita tetap kena tinggal. Benda yang diharamkan oleh Allah. Zina, judi, apa semua ni. Tak ada alasan. Kalau nak cari duit, nak pergi, tak. Diharamkan. Kalau alasan tak ada kerja, nak judi, pasal nak cari, tak ada alasan. Tak boleh kita guna alasan tu. Sebab benda tu haram. Adapun pada ketaatan ni, diwajibkan juga. Tapi di sana, tengok kemampuan masing-masing. Kan? Sebab setiap orang tu tak sama kemampuan dari segi
tenaga, fizikal dan sebagainya. Ada orang yang mampu sembahyang dengan sempurna, diri 4 rakaat, apalah dia. Wajib atas dia. Tapi ada yang tak mampu, hanya mampu duduk atas kursi ataupun di lantai. Maka dia buat sebagaimana mengikut kadar kemampuan masing-masing. Sebab itulah Nabi SAW sebut kepada kita dalam hadis, fattaqullaha mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Maka hendaklah kamu buat perkara yang aku suruh kepada kamu itu mengikut sekadar yang mampu untuk kamu laksanakan. Tak mampu betul lah, bukan dengan alasan. Kalau mampu diri dia pergi duduk, tak boleh lah. Mana memang tak mampu sungguh. Maka sembahyang tetap wajib. Tapi dilakukan mengikut kadar kemampuan masing-masing. Adapun pada perkara yang ditegah ni tak ada alasan. Hang sihat ke, hang tak sihat ke, hang muda ke, hang tua ke, kaya ke, miskin ke, benda ni wajib kena tinggal. Zina, judi dan sebagainya, minum arak, kan. Cuma kata dia di bawah tadi, keharusan kita makan atau minum benda yang haram di ketika darurat itu bukan untuk berlazat, bukan untuk membuka selera, tidak. Tapi hanya sekadar untuk menyelamatkan nyawa. Sebab wajib kita jaga nyawa kita. Maka pada ketika itu oleh kerana darurat, tak ada dah sesuatu lain untuk kita selamatkan nyawa dengan makan. Mereka benda yang diharamkan oleh Allah pada ketika itu diharuskan. Sebab atas alasan untuk memelihara nyawa tadi ni. Itu pun tuqaddaru biqadariha. Diukur dengan kadar yang kita perlu pada ketika itu saja. Kalau makan 1 suap, 2 suap sudah boleh menyelamatkan nyawa. Tak boleh, dekat tu lah. Makan 2 suap sudah cukup untuk memelihara nyawa kita daripada mati. Maka cukup kadar tu, tak lebih lah. Ni makan-makan dia kata, orang sedap juga. Menatang ni dia. Kan, habis. Sepaha, tak boleh lah. Maknanya kadar yang boleh menyelamatkan nyawa sahaja. Kemudian kata dia, sebab itulah larangan itu lebih berat, lebih ketat, lebih kuat berbanding yang disuruh perintah, ketaatan. Hal ini kata dia, hal ini disebabkan larangan itu sukar ditinggalkan hingga orang yang pernah mengerjakan kebaikan mahu juga lagi mengerjakan kejahatan. Betul. Benda jahat ni payah nak tinggal. Sekalipun orang yang buat baik. Kan? Orang yang semayang puasa kadang-kadang terbabas jugalah. Kan? Semayang puasa. Orang baik-baik. Tapi dalam bab nak meninggalkan kejahatan ni dia lebih berat. Berbanding melakukan ketaatan. Semayang juga. Dan puasa juga. Tapi dalam bab merebut harta dengan adik-beradik, merebut juga. Ambil hak orang, laku kan. Tipu-tipu juga. Kan? Ngumpat juga. Kan? Semayang. Tapi lepas semayang, masa semayang, tutup aurat elok lah. Lepas semayang, loneh habis. Maknanya dia mampu buat benda ketaatan. Tapi dalam masa yang sama, dia tak mampu meninggalkan perkara yang dikeji. Sebab tu meninggalkan perkara yang ditegah lebih berat daripada melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang kan untuk setengah orang lah. Maknanya, untuk dia buat ketaatan kepada Allah itu bagi dia boleh buat. Dia boleh buat. Tapi dia nak tinggal benda-benda jahat ni payah. Riba, rasuah. Kan kadang-kadang hak ambil rasuah, hak bagi rasuah pun, hak semayang dan semayang Jumaat pun ada, semayang waktu pun ada, tapi tang terima rasuah, ambil juga. Benda yang diharamkan oleh Allah. Sebab itulah, ulama kata melakukan ketaatan itu lebih mudah, lebih ringan, berbanding meninggalkan perkara yang ditegah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata dia di sini, hal ini disebabkan bahawa larangan itu sukar ditinggalkan. Benda yang ditegah itu sukar ditinggalkan, sehingga kan orang yang pernah melakukan kebaikan pun ada keinginan untuk melakukan perkara-perkara yang jahat tadi ini. Keinginan tu ada. Sebagaimana kata dia, sebagaimana yang banyak dilihat dan didapati, iaitu banyak orang-orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan taat, tetapi tidak berupaya meninggalkan maksiat. Ramai yang boleh buat ketaatan, tapi dalam masa yang sama dia tak boleh tinggal benda-benda jahat ni juga. Jahat tu buat juga. Kan? Buat juga, mungkin ketaatan yang dia buat tadi tak sempurna dan sebagainya. Kalau sembahyang tu sempurna elok, sembahyang mencegah dia daripada kemungkaran. Tapi kita tengok sembahyang
baik haji, umrah apa semua. Tapi dalam bab makan harta orang pun boleh tahan juga, kan? Caci maki, bercakap lebih kurang haram, benda-benda boleh tahan juga, kan? Berebut harta adik-beradik pun sama naik juga. Tapi haji, orang lain sekali dia 2, umrah tiap-tiap tahun. Jadi dalam bab melakukan ketaatan ini, ia lebih ringan, lebih mudah berbanding meninggalkan perkara yang ditegah. Itu kata dia di sini. Itu apa yang dapat kita faham daripada sebahagian daripada apa yang Nabi sampaikan kepada kita. Maknanya, untuk meninggalkan maksiat ni tidak ada sebarang alasan. Wajib semua kita meninggalkan perkara yang ditegah. Sebab tu Nabi tak kata dalam hadis baginda, Nabi tak sebut, apa yang aku larang kamu daripadanya, hendaklah kamu tinggalkannya, jauhinya sekadar mampu kamu. Nabi tak kata. Cuma Nabi kata, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku tegah, hendaklah kamu jauhi, hendaklah kamu tinggalkan sepenuhnya. Mana Nabi tak sebut mastata'tum. Tak. Kalau aku larang tu kena tinggal. Tidak dapat tidak. Mana mesti. Tanpa ada alasan. Tapi apa yang aku suruh kamu buat, maka hendaklah kamu laksanakannya sekadar kemampuan kamu. Benda suruhan Nabi sebut mastata'tum. Mana mengikut kadar kemampuan kamu. Sebab benda ketaatan ni tak sama di kalangan kita dari sudut kemampuan untuk melaksanakan tadi ni. Tu. Adapun larangan mesti tinggal secara totalnya. Tidak ada alasan untuk kita kata nak ni dan sebagainya. Baik. Kan? Yang kedua, juga kata dia, hadis tersebut menunjukkan kepada larangan membanyakkan pertanyaan atau menimbulkan masalah-masalah yang sukar difahami, yang kadang-kadang menyulitkan dan menyempitkan hukum agama. Jangan duk buat benda-benda yang tak ada keperluan. Cetuskan persoalan-persoalan yang tidak ada keperluan lah. Sehingga kan pertanyaan-pertanyaan yang boleh menyulitkan dan menyempitkan hukum agama itu sendiri. Seolah-olah orang nampak macam agama ni tak sempurna dan sebagainya. Sedangkan soalan atau pertanyaan yang diajukan itu berkaitan dengan perkara yang tak perlu pun, yang tak sepatutnya pun. Ini di antara punca-punca kebinasaan yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Kan? Sebabnya apa? Sebab suka mempertikaikan sesuatu, suka bertanya kepada sesuatu perkara yang tidak ada keperluan padanya. Jadi kita baca dah hari itu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita berkaitan dengan kisah Bani Israel yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab pertanyaan mereka. Apabila Nabi Allah Musa alaihissalam memerintah mereka untuk menyembelih seekor lembu betina, kemudian ditanya, lembu lagu mana? Dan tua ke muda, warna apa, lembu lagu mana? Maka setiap persoalan yang ditanya tadi ini diberi jawapan, dan jawapan tadi ini bila diberikan menambahkan syarat pada lembu tadi ini. Menyebabkan hampir-hampir mereka tidak dapat mencari lembu sebagaimana yang telah disyaratkan kepada mereka. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak dapat menyembelih lembu sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah. Sedangkan kalau di awal tadi, bila Nabi Musa suruh mereka sembelih lembu, carilah lembu mana-mana pun. Tak kira lah tua ke muda ke warna apa ke. Hak biasa guna buat kerja di kawasan sawah bendang ke apa. Tak kira lah. Ada tompok, tak ada tompok dan sebagainya. Sebab tidak disyaratkan. Tapi bila tanya, menyebabkan ianya bersyarat. Bila bersyarat, jadi payah. Tanya pada benda yang tak perlu. Demikian juga ketika mana turunnya perintah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita baca dah itu. Bila turun ayat perintah kata wajib haji ini, ada sahabat tanya, adakah wajib itu tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Nabi tak layan soalan sahabat tadi. Dia tanya lagi, adakah tiap-tiap tahun wajib haji itu ya Rasulullah? Nabi tak layan. Adakah tiap-tiap tahun? Bila dia ulang tanya ke Nabi, Nabi kata hampir-hampir aku kata ya. Kan? Hampir-hampir aku jawab ya. Kalau kata aku jawab ya, niscaya wajib haji itu tiap-tiap tahun. Kalau wajib tiap-tiap tahun lagi susah lagi tanya. Semua hidup tapi sekali pun salah payah kan.
Tambahlah kalau daftar lah 100 tahun baru dapat. 100 tahun duduk tak mana dah kita alam apa kita tak tahu dah. Kan? Kalau ada pun tak boleh nak bangkit dah. Jadi, pertanyaan maknanya bila Nabi suruh buat tu buatlah. Jangan ditanya. Sebab tu turunlah ayat ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Hai orang-orang beriman, jangan engkau bertanya pada sesuatu perkara yang jika dijelaskan kepada kamu perkara tersebut akan menyebabkan kamu jadi susah, kamu jadi payah. Jadi bila Nabi suruh buat. Jangan banyak persoalkan pada perkara yang tidak perlu. Baik. Kemudian kata dia, para sahabat dan tabi'in tidak suka kepada hal tersebut. Hal mana ni? Hal makna pertanyaan atau menimbulkan masalah yang tidak ada keperluan ini. Para sahabat dan tabi'in tak suka. Terutama jika pertanyaan itu mengenai masalah yang belum terjadi dan mereka tidak pernah menjawab pertanyaan seperti itu. Mana bertanya benda-benda hak cuma bayangan pada otak, benda tak ada. Tak mungkin berlaku. Ini para sahabat, para tabi'in tak melayan persoalan seperti itu. Kan? Ibnu Umar berkata, janganlah kamu bertanya perkara yang belum ada masalahnya. Kerana aku pernah mendengar Umar radhiyallahu anhu mengutuk orang yang bertanya kepadanya perkara yang belum berlaku. Tanya benda hak belum ada, belum berlaku lagi. Bila berlaku, tak apalah. Barulah benda tu dibincangkan. Sebab tu kita ada majlis fatwa dan sebagainya kan. Bincang bab-bab masalah hukum ni. Sebab banyak benda-benda berlaku, hak baru, hak kita tak tahu. Hak kita tak sangka dan berlaku. Lebih-lebih lagi dalam suasana kita menghadapi COVID hari tu kan. Macam-macam benda baru yang kita tak tahu kan. Sampai tak boleh main sembahyang jemaat, azan pun, cara lagu lain. Benda tu dah. Padahal bila berlaku tu, hukum tu ada. Maka ulama akan jelaskan kepada kita macam mana cara nak kita hadapi dan kita nak keluar daripada situasi yang kita berada pada ketika itu. Jadi, sebab tu dia kata di sini, kalaulah benda tu belum berlaku lagi, maknanya tidak ada keperluan untuk kita bertanya. Dan mungkin benda tu tak akan berlaku pun. Kadang-kadang persoalan tu tanya benda hak bukan cakap tak berlaku dan tak mungkin akan berlaku pun. Jadi para sahabat, para tabi'in tak suka benda tu. Ibnu Umar pernah sebut kepada kita, anak kepada Sayyidina Umar, dia kata jangan kamu duk tanya benda hak belum ada masalah dia. Sebab apa? Sebab adalah Sayyidina Umar, aku pernah mendengar beliau mengutuk orang yang bertanya kepadanya, kepada Sayyidina Umar tentang perkara yang belum lagi berlaku. Benda tak ada lagi. Bila ada, berlaku, ada jalan penyelesaiannya, kaedah-kaedah yang akan digunakan oleh para alim ulama untuk bagaimana nak meletakkan status hukum pada perkara yang berlaku tersebut, jalan keluar dan sebagainya. Macam mana cerita COVID, itulah benda kita tak pernah jangka, terbayang dalam kepala otak kita. Tapi bila berlaku benda lagu tu, maka adalah kaedah-kaedah hukum, nak mandi jenazah, nak semayang dan sebagainya. Maka habis benda tu dibincangkan oleh para ulama dan ada fatwa dan sebagainya. Jadi dibincang pun benda tu berlaku kan. Tapi kalau kita tak tahu lagi benda tu berlaku lagu mana dan ada kemungkinan tak berlaku pun, tiba-tiba kita nak duk fikir, susah kepala awak. Tunggu. Ini kata dia di sini. Pada suatu masa pernah ditanya orang kepada Zaid bin Thabit mengenai hukum sesuatu perkara. Lalu ia berkata, adakah sudah ada perkara itu? Orang tanya kepada Zaid bin Thabit. Ini sahabat Nabi. Zaid bin Thabit ni sahabat Nabi yang sangat besar jasanya dengan Al-Quran. Ketika hayat Nabi, dia salah seorang daripada penulis wahyu. Bila wahyu turun kepada Nabi, Nabi panggil sahabat, tulis Quran ni. Dia di antara salah seorang yang dipanggil Kutabul Wahyi, penulis-penulis wahyu pada Nabi SAW. Bila Nabi wafat, mari zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nak himpun Quran selepas daripada ramai sahabat syahid dalam peperangan, di antaranya peperangan Al-Yamamah, ramai sahabat-sahabat akan Quran ni syahid. Maka Sayyidina Umar cadangkan supaya dihimpunkan Quran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju dan dilantik Zaid bin Thabit sebagai ketua untuk
jawatan kuasa himpun Quran pada ketika zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian mari zaman Sayyidina Umar tidak berlaku apa-apa, mari zaman Sayyidina Osman sekali lagi Al-Quran dikumpulkan. Dan sekali lagi dilantik Zaid bin Thabit ini untuk mengetuai lajnah ataupun jawatan kuasa untuk menghimpunkan Quran yang kita kenal pada hari ini sebagai Mushaf Uthman, Rasam Uthmani apa semua tu. Pada zaman Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu diketuai oleh Zaid bin Thabit, satu orang pemuda di zaman Nabi yang sangat bijak, sangat cerdik, pandai menulis, orang yang bertanggungjawab. Walau bagaimanapun ketika diserahkan tugas ni kepada dia, dia kata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, demi Allah, kalau kamu suruh aku ratakan gunung Bukit Uhud, kalau kamu suruh aku pitarah Bukit Uhud bagi rata, lebih ringan bagi aku daripada kamu suruh aku himpunkan Quran ni. Satu tugas yang cukup berat. Walau bagaimanapun disempurnakan oleh Zaid bin Thabit dengan jayanya. Dengan jayanya adalah beberapa orang yang dilantik untuk sama-sama berada dalam jawatan kuasa bersama dengan Zaid bin Thabit untuk kumpul Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan zaman Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu anhuma. Ada orang tanya kepada dia berkaitan dengan satu perkara. Lalu dia tanya balik, berlaku ke tak lagi benda yang kamu tanya tu? Adakah? Jawab orang itu, belum lagi, tak ada lagi, sajalah tanya. Orang yang kita lagu tu lah. Sajalah tanya, pergi lah, kut-kut. Orang tanya, berlaku lah? Tak lah, sajalah tanya, kut-kut lah. Setelah kita lah tu. Lalu orang tu kata, tak lagi. Aku tanya ni tak berlaku lagi pun, aku tanya. Kalau begitu, kata Zaid, biarkanlah dahulu hingga betul-betul sudah berlaku, baru tanya, baru ada jawapannya. Kalau itu biar dulu lah. Sudah sembang benda tak ada lagi. Bila dah berlaku nanti, kita tanya, kemudian kita carilah macam mana jalan keluar hukum dia dan sebagainya. Bincang dan sebagainya. Samalah. Kan? Betul-betul maknanya COVID-19 ni ajak kita bukan sekat dari segi sudut lain, dari sudut agama kita sendiri, permasalahan hukum dan sebagainya kan. Kaitan dengan benda kita tak pernah terbayang. Sampai nak main sembahyang, maaf pun tak boleh. Bukan tak boleh, main kena tangkap. Benda pula tak boleh main. Benda tu berlaku, dia nak memelihara kemaslahatan dan menolak kemudaratan tadi ni kan. Tadi ni, hukum tu, maka bila berlaku, adalah, keluarlah hukum-hukum dan sebagainya. Bang berbeli pada biasa kan. Siapa ingat lagi? Macam mana bang waktu COVID tu? Kan lupa dia. Tak panggil dah hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, tak ada hayya 'alas salah. Ala sallu fi buyutikum. Kan? Tak pernah dengar semua hidup kita kalimah tu. Padahal benda tu ada dah. Kan? Ala sallu fi buyutikum. Sembahyanglah kamu di rumah kamu semua. Tak payah mai ke masjid. Jadi benda tu bila berlaku, makna Islam ni subhanallah cukup luas. Kan? Islam agama yang cukup sempurna. Ada jalan penyelesaian insya-Allah. Jadi kita nak duk create benda-benda, nak duk tanya benda-benda hak tak masuk akal yang tak berlaku lagi dan tak mungkin akan berlaku pun. Jadi tak perlulah. Sebab benda-benda tu tak perlu kita duk susah kalau otak kita fikir benda yang tak ada pun. Berhubung dengan ini, ada di antara ulama yang mengatakan bahawa orang-orang yang benar-benar beramal dengan tuntutan hadis tersebut ialah orang yang tidak melibatkan dirinya dalam perkara memperbanyakkan masalah-masalah yang tidak didapati dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Malahan, ia berusaha memahami kandungan kitab tersebut dengan maksud menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangannya. Sebaliknya, orang yang tidak berbuat demikian itu, tetapi diutamakannya ialah menimbulkan masalah-masalah yang kadang-kadang berlaku dan kadang-kadang tidak berlaku. Kemudian bersusah payah mencari jawapannya menurut fikirannya. Itulah. Kita usaha bagi faham Quran. Jangan duk fikir benda yang tak perlu pun. Kalau fikir benda yang tak perlu pun, kata dia. Yang kadang-kadang sampai susah payah. Perah otak fikir. Benda yang tidak perlu kita fikir pun sampai peringkat lagu tu kan. Perbahasan-perbahasan berkaitan benda-benda yang tak perlulah. Kan? Yang kalau kita bincang pun tidak menambahkan apa-apa, kita tak bincang pun tidak mengurangkan apa-apa. Jadi tinggalkan, sibukkan diri kita dengan benda-benda hak jelas ni, benda hak berlaku ni, itu lebih baik. Kan? Sebagaimana akan diterangkan contohnya.
Dia akan terangkan contohnya tadi. Adalah ditakuti bahawa orang yang seperti itu akan melakukan sesuatu yang menyalahi hadis tersebut dan berbuat perkara yang tidak diperintah oleh Rasulnya. Berkata setengah ulama bahawa banyak didapati masalah yang diada-adakan yang kadang-kadang sukar berlaku. Ada juga saja timbulkan persoalan masalah yang diada-adakan yang pada pandangan ulama benda itu tak mungkin berlaku, sukar berlaku. Tetapi ditakdirkan juga berlaku hingga ditetapkan hukumnya. Kan? Ada juga. Benda tu yang pada pemikiran kita mungkin kadang-kadang sukar, tapi bila berlaku, adalah hukum dia. Akan ada hukum dia. Melalui waktu kita ada fatwa dan sebagainya kan, akan keluarlah hukum dia. Banyak benda baru pun yang sebelumnya tak pernah berlaku pun, tapi berlaku pada hari ini kan. Jadi bila sampai masa dia, maka ulama akan bincang dan akan mengeluarkan hukum berkaitan berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang ada. Qiyas dan sebagainya, kalau tak ada dalam Quran, dalam sunnah, adalah kaedah-kaedah dia yang digunakan sumber untuk kita mendapatkan hukum. Dulu macam telefon dulu kan, mana ada, kita pun tak terbayang boleh baca Quran melalui telefon dan sebagainya ni kan. Tak terbayang, tak terfikir dalam kepala otak kita pun. Tapi hari ni keluar dengan telefonnya, dengan smartphone, kemudian ada pula Quran di sini. Macam mana keadaan dia kan? Masalah kita nak baca tadi ni, nak sentuh skrin tadi ni kan? Adakah perlu kepada wuduk ataupun tidak? Ada ulama kata perlu juga, ada ulama kata tak apa. Sebab yang kita pegang tu bukanlah mushaf yang hakiki, tapi hanya sekadar gambaran di skrin kita sahaja. Bila kita tutup, dia hilang. Jadi benda-benda tu bila muncul, bila timbul, ulama bahas. Orang yang pakar dalam agama kita ni dia bahas berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang ada. Khilaf tu biasalah, ada kata kena ada ayat semayang sebab dia melibatkan teks Al-Quran, ada kata tak apa sebab dia hanyalah bayangan yang keluar daripada skrin, kalau kita tutup dia hilang dan sebagainya. Tapi sebaik-baiknya kita ada. Tapi kalau tak ada pun, maknanya ada pandangan yang kata tak perlu. Di sana keluar fatwa. Ada benda baru macam itulah. Jadi sampai masa bila berlaku akan ada hukum dia. Jadi lagi tak berlaku dan lebih-lebih lagi kalau nak fikir benda tak mungkin berlaku pun. Tak payahlah. Baik, kemudian kata dia. Berkata setengah ulama, bukan. Sementara itu kata dia, ada masalah yang pada asalnya dihukum halal, tetapi setelah timbul pertanyaan maka berubah hukum menjadi haram. Ada benda-benda yang pada asalnya halal, tapi oleh sebab timbul banyak pertanyaan, maka menyebabkan berubah jadi haram. Apa dia? Ada seorang yang bertanya kepada seorang gurunya tentang hukum membeli barang jualan di pekan. Adakah makruh membelinya daripada penjualnya sebelum ditanya dan disiasat cara bagaimana barang-barang itu sampai ke tangannya atau tidak makruh? Kemudian gurunya itu menjawab tidak makruh, malahan harus membelinya dengan tidak payah bertanya apa-apa. Tak perlulah siasat apa-apa kan. Kita pergi belilah, kita jual. Kita tak perlu tanya ni duit mana ni, duit beli duit judi ke apa. Tak payah tanya, takkan kita tanya betul tu. Mana kita beli daripada dia, maknanya kita tengok zahir kita. Kalau mana kita tak tahu kata dia buat benda yang haram terlibat, kita duk beli ambil, harus bagi kita, maknanya tak ada masalah lah. Kan? Tapi kan orang yang bertanya itu merasa kurang senang mendengar jawapan tersebut. Lalu diulangi lagi pertanyaannya. Katanya saya amat bimbang mungkin barang-barang itu dirampas atau dicuri. Itu syak dia ya. Kalau betul pun dirampas dicuri, kita beli daripada dia, sedang kita tak tahu pun dia rampas dicuri ke apa kan. Tak ada masalah kitanya. Maknanya tak berdosa lah sampai ke kita sebab kita tak tahu. Tak wajib pun kita tanya ni mana ni curi, ada kita tanya lagu tu. Kan? Ni beli mana ni, kamu curi ke kamu beli ke orang kan? Takkan kita nak tanya lagu tu. Selama mana kita tak tahu kata benda tu benda curi, benda yang diambil dengan jalannya tak betul, kita beli daripada dia, kita bayar cara betul akad apa semua, selesailah balik kitanya. Tapi bila kita tanya siasat, jadi benda tu pada awalnya jadi yang harus kita beli, akhirnya jadi tak boleh lah. Dan kebetulan pula di antara barang-barang tersebut ada seperti yang dikatakannya setelah itu guru itu pula menjawab lagi, ya kalau benar begitu haramlah hukumnya. Kalau betul dah kata kamu pergi tanya awal tadi, kalau tak tanya pun tak apa. Tak diwajibkan kita siasat ambil tahu tu. Kan? Selama mana kita tak tahulah, bagi kita tengok dia orang baik jual duk niaga lah. Tak apalah. Tapi bila kita tanya-tanya tahu, maka haramlah kita beli sebab kita tahu dah. Ada
Kita tahu dah pada ketika itu, apa yang dia dapat tu daripada sumber yang haram. Tetapi jika engkau masih ragu-ragu, makruh pula hukumnya. Tapi kalau kamu sendiri pun tak yakin, makruh pula. Jadi hukum berubah. Jadi sebab banyak main daripada mana, adakah beli daripada kau, takkah dia pergi curi. Jadi kita sendiri mencetuskan rasa keraguan dalam hati kita tadi ni. Padahalnya kalau kita beli, di peringkat awal tadi, beli kita bayar, maka di pihak kita tak ada lah kata sampai haram, sebab kita tak tahu pun, dan kita tak tahu pun kata benda tu datang daripada sumber itu. Melainkan kita dah tahu, bila tahu tak boleh lah. Kawan ajak kita makan, dia belanja kita. Mana kita nak tahu duit apa? Kan kita tanya anak belanja aku, duit mana ni, duit 6 ekor ke apa? Kan kita tanya aku tu. Tak payah tanya api lah makan. Makan kejang, lepas tu baru tahu nama guna. Lepas tu baru tahu. Kan? Tapi kalau dia abang pada awal, jom belanja hang menang nombor ekor apa, tak boleh lah. Mana kita tahu dah. Ini masalah dia nak belanja kita, kita tak tahu, dan kita tak wajib tanya pun duit mana. Dan kita tahu pun kita pun tak tahu kata dia main judi dan sebagainya, kita makan. Dan kita tak tahu, maknanya tak ada masalah. Jadi bila kita setelah kita tahu tu tak boleh lah. Jadi kata dia, timbulnya hukum yang kedua ini, yakni daripada halal tadi menjadi haram, kerana pertanyaan yang bukan-bukan, kononnya untuk mendapat barang-barang yang bersih. Padahal kalau dia diam sahaja, tentulah jawapan dari gurunya sebagaimana yang diterangkan tadi, iaitu harus atau halal membelinya. Halal membeli. Kita pergi di pasar, market, beli pada siapa-siapa pun. Dengan jalannya betul kita beli, mana haruslah bagi kita. Ya. Tapi bila duk soal selidik melampau sangat, menyebabkan benda tu jadi payah pada kita. Kerana kata dia, pada asalnya barang-barang itu telah berada dalam tangan penjualnya. Hak kita beli tadi ini berada dalam hak milik tangan penjual yang nak jual kat kita. Menurut hukum, barang-barang itu haknya atau miliknya. Cukuplah. Maknanya kita beli daripada dia, kita anggap hak dia pasal duduk dalam tangan dia. Adapun cara dapat tadi ni, sebab kita tak tahu. Tak wajib kita tanya. Siasatlah, siasat. Selidik, korek. Kan? Tentang dikatakannya barang-barang tersebut dirampas atau dicuri, tidak boleh dihukumkan. Kerana kejadian seperti itu adalah jarang berlaku. Dan perkara yang jarang berlaku tidak ada hukumnya. Kita pun tak tahu betul ke tak betul. Curi ke rampas. Kadang-kadang itu hanyalah syak yang kita timbulkan dalam hati kita. Selanjutnya katanya, ada lagi masalah yang lebih aneh yang menggelikan hati. Yang sengaja ditakdirkan berlaku dan telah pula ditetapkan hukumnya. Iaitu seekor ibu kambing melahirkan seorang manusia dari bapaknya seorang manusia. Kemudian manusia yang dilahirkannya itu semakin besar dan telah lama belajar. Kemudian waktu hari ia haji dan ia bersembahyang Idul Adha bersama penduduk kampungnya seperti seorang manusia lain. Setelah selesai sembahyang, mereka terus menyembelihnya dan dagingnya dijadikan korban. Inilah rupa masalah ini dan bagaimana pula hukumnya. Hukumnya sah menurut kata orang yang mengadakan masalah yang tidak sopan ini. Alasannya ialah kerana hukum anak menurut hukum ibunya. Dalam masalah yang seperti ini, ibunya sah dikorbankan, maka anaknya sah pula dikorbankan. Allahu'alam. Jadi, buat kerik masalah benda yang tak mungkin berlaku dan tak pernah berlaku pun. Kan? Bagaimana korban tadi ni, satu orang manusia, kata dia sini, seorang manusia, bapa dia manusia, kemudian manusia itu dilahirkan, dia kata apa? Seekor ibu kambing melahirkan seorang manusia dari bapaknya seorang manusia. Kemudian manusia tu lahir besar. Bila besar, sampai hari raya korban, sembelih dia buat korban. Dan mak dia apa dia? Mak dia kambing. Okay. Lagu mana keadaan hukum dia. Kalau ikut kata dia di sini, hukumnya sah menurut kata orang yang mengatakan. Alasannya sebab hukum itu menurut hukum ibu dia. Sebab mak dia kambing, sah disembelih jadi korban. Dia pun sah juga, sedangkan dia orang. Jadi benda yang kita kadang-kadang tak perlu fikir sampai benda yang melampaui batasan. Yang benda yang tak mungkin berlaku dan tak pernah berlaku dan tak berlaku. Tapi bila berlaku benda tu, akan adalah hukum dia. Akan adalah hukum dia. Itu sembang benda ada sudah. Jangan duk melampau sangat kadang-kadang. Fikir sampai benda yang tak sepatutnya berlaku tu, yang kadang-kadang kita tu jadi stres, mari anxiety lah, macam-macam penyakit orang lah kan. Sebab dia fikir tu luar daripada benda hak sepatutnya dia fikir pun. Kan? Luar daripada benda hak sepatutnya dia fikir pun.
Ish, lagi kalau jadi lagu ni macam mana? Ish, sakit kalau kopi. Dia menyebabkan dia dalam keadaan takut. Tu ramai kan kena penyakit macam anxiety dan sebagainya. Fikir benda yang tak ada keperluan pun. Jadi, dari segi hukumnya, agama suruh pada kita jangan duk buat benda-benda, fikir benda-benda yang tak sepatutnya, yang tak ada lagi. Jadi, bila ada benda tu berlaku, akan ada hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita ada orang-orang yang bertanggungjawab dalam agama kita untuk memikirkan dan mengeluarkan ataupun memberi fatwa berkaitan dengan hukum-hukum yang apabila berlaku sesuatu perkara itu. Baik, nanti kita akan sambung pada hadis yang ke-10 ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.